Hai semua, kali ini Cik Nom nak kongsikan satu resepi biskut yang kami sekeluarga pasti akan sediakan setiap kali menjelang Hari Raya, iaitu biskut coklat chip. Biskut ni diadaptasi daripada resepi Chef Anna Olsen dan menghasilkan dalam lebih kurang 60 biji biskut bersaiz besar ataupun 100 biji biskut bersaiz mini. Kita mulakan dengan membakar dahulu kacang yang hendak dimasukkan di dalam biskut kerana ia akan memberikan tekstur yang lebih rangup kepada biskut dan juga membangkitkan aromanya. Setelah bakar, angkat dan sejukkan. Okey, sekarang kita ayak dahulu semua bahan-bahan yang kering, iaitu tepung gandum Cik Nom gunakan dalam resepi ni. Garam. Jika kita gunakan salted butter, tak perlukan lagi masukkan garam. Dan juga baking soda. Kita mulakan dengan masukkan butter yang sudah lembut, brown sugar, gula kastor dan putar sehingga sebati dan teksturnya menjadi lembut dan sedikit putih. Kemudian masukkan telur sebiji demi sebiji. Masukkan esen vanila, kacau sebati, masukkan pula bahan ayak tadi, sedikit demi sedikit, dan kacau sehingga adunan betul-betul sebati. Dalam resepi ni, Cik Nom tak masukkan baking powder, kita cuma gunakan baking soda. Kerana baking soda sudah cukup memadai untuk menghasilkan air bubble yang penting untuk merangupkan biskut. Baking soda memerlukan asid untuk mengaktifkannya dan bahan dalam resepi ni iaitu coklat chip dan brown sugar sudah cukup memadai untuk memberi kesan yang aktif. Kemudian sekarang kita masukkan coklat chip dan badam sedikit demi sedikit dan kacau sekejap sahaja. Kita gunakan dua jenis gula dalam resepi ni iaitu gula putih dan gula perang. Gula perang memberikan rasa karamel yang sedap daripada molasses di dalam kandungannya. Dan gula perang juga membantu untuk mengekalkan ketebalan bentuk biskut. Jadi, ianya sangat penting dalam resepi ni. Sekarang, kita bentukkan biskut menggunakan sudu atau anda boleh juga gunakan ais krim scoop jika ada. Dan selepas bentukkan, kita masukkan dalam peti sejuk untuk rehatkan kerana ia dapat mengekalkan bentuk dan menghasilkan rasa biskut yang lebih sedap. Setelah keluarkan daripada peti sejuk, bolehlah susun di atas tray untuk dibakar. Jarakkan sedikit susunan biskut supaya memberi ruang biskut untuk mengembang di sebelah. Bakar pada suhu 160 darjah selama 15 hingga 20 minit. Tetapi, setiap oven mempunyai setting yang berbeza-beza. Sila sesuaikan dengan oven anda. Biskut kita dah siap jika warnanya berubah menjadi perang dengan sekata. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jika mempunyai sebarang pertanyaan, sila tinggalkan di ruangan komen.
Jumpa lagi di resepi akan datang. Hai semua, kali ini Cik Nom nak kongsikan satu resepi biskut yang amat mudah sekali untuk disediakan, iaitu biskut Florentine atau dikenali sebagai biskut crunchy caramel almond. Hanya gunakan dua bahan utama, iaitu kekacang atau mixed nuts dan tepung khas, iaitu tepung Florentine atau tepung Bianetta. Kedua-duanya adalah sama dan boleh didapati di kedai-kedai bakery. Dalam resepi ini, memang kita gunakan tepung khas tu aja. Tanpa gula, tanpa telur, tanpa mentega dan juga tak perlukan mixer dan tak perlu juga pukul bahan-bahannya. Okey, mula-mula kita perlu bakar dahulu mixed nuts iaitu badam, biji kuaci putih dan biji kuaci labu ataupun pumpkin seed selama anggaran 5 minit. Setelah bakar, kita sejukkan ke kacang dan masukkan tepung Florenta dan juga bijan hitam. Bijan hitam tak perlu dibakar ya. Kemudian kita kacau sebati menggunakan sudip. Kita juga boleh tambahkan kekacang jenis yang lain seperti walnut ataupun pecan yang kita boleh cincang kasar dan bakar kemudian campur ke dalam adunan. Ikut selera masing-masing. Cik Nom kongsikan dua cara untuk membentuk biskut ni, iaitu dengan cara yang perlu dipotong dan cara yang tak perlu dipotong. Cara yang pertama, tuang adunan di atas tray yang kita dah lapik dengan baking paper. Dan cara yang kedua, sudukan adunan ke dalam bekas muffin yang disapu sedikit dengan mentega dan kemudian kita bakar. Sekarang kita bakar pada oven setting panas atas dan bawah selama 10 hingga 15 minit, suhu 160 darjah. Biskut kita dah sedia dikeluarkan bila permukaannya menjadi berkilat sekata dan warnanya menjadi sedikit perang. Untuk cara pertama, keluarkan daripada tray, potong dengan pisau yang tajam ketika ia masih panas kerana pada waktu ni ia masih lembut dan senang untuk dipotong. Biskut ini akan bertukar menjadi rangup selepas ia betul-betul sejuk. Okey, untuk cara yang kedua, kita boleh terbalikkan muffin tin dan keluarkan biskut kita. Yang ini mudah kerana kita tak perlu potong dengan menggunakan pisau. Biskut kita dah siap. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jika mempunyai sebarang pertanyaan, sila tinggalkan di ruangan komen. Jumpa lagi di resepi akan datang. Hai semua, kali ini Cik Nom nak kongsikan satu lagi resepi yang sangat mudah, iaitu biskut cornflakes madu. Cuma 4 bahan digunakan, iaitu cornflake, mentega, madu dan gula. Lepas tu kita hiaskan dengan taburan gula manis ataupun sprinkles. Mula-mula kita ramas kasar cornflake supaya mudah untuk kita masukkan ke dalam cup nanti. Sekarang cairkan mentega bersama madu dan juga gula. Kacau dengan perlahan-lahan sehingga sebati. Resepi ini menghasilkan anggaran 60 hingga 70 biji biskut
dan boleh disimpan selama dalam lebih kurang 2 hingga 3 minggu dalam bekas kedap udara. Setelah cair dan kita kacau perlahan-lahan hingga sebati, kemudian boleh dituangkan ke dalam cornflake yang diramas tadi. Tuang saja terus ke atas cornflake, tak perlu tunggu sejuk dan gaul dengan sekata. Cik Nom lebih sukakan cornflake jenama Nestle berbanding Kellogg's kerana Nestle teksturnya lebih tebal dan lepas dibakar ia lebih rangup dan sedap. Okey, setelah kita gaul cornflake dengan sekata, sudukan ke dalam paper cup. Kalau boleh, gunakan paper cup yang tebal dan permukaannya licin supaya biskut kita tidak melekat selepas dibakar. Untuk anda yang sukakan biskut yang kurang manis, boleh kurangkan adunan gula kerana kita dah masukkan madu dan ianya pun dah manis. Jika anda tidak gunakan gula kastor, boleh juga gunakan gula kasar yang biasa, tapi pastikan di atas api yang perlahan, kacau gula sehingga betul-betul sebati supaya nanti kita tidak rasa ketulan gula di dalam biskut. Tabur dengan sprinkle kegemaran anda dan bakar pada suhu 160 darjah Celsius selama 10 hingga 12 minit pada setting api atas dan bawah. Okey, ada yang bertanya kalau cuma boleh masukkan biskut ni ke dalam peti sejuk. Tapi bagi Cik Nom, kalau biskut ni tidak dibakar, ianya kurang rangup dan tidak melekat dengan baik serta tidak tahan lama untuk disimpan nanti. Jangan bimbang jika biskut masih tidak melekat selepas dibakar kerana ia akan keras dan membentuk dengan cantik bila dah sejuk nanti. Okey, biskut kita dah siap. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jika mempunyai sebarang pertanyaan, sila tinggalkan di ruangan komen. Jumpa lagi di resepi akan datang.